Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih yang berusaha, tuan pengacara majlis, yang saya hormati pengurusi ahli jawatan kuasa dan para pegawai Surau An-Nur, Bandar Puteri, Kelang. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Anak Cina memakai singlet pergi ke kedai. Kalaulah tidak kerana jalan berbelik-belik, tadi-tadi dah saya sampai. Minta maaf lah ya. Main kawasan sini time hujan susah hati tuan-tuan. Dia punya tahap banjir mengejut tu anytime saja. Syukurlah dapat sampai juga akhirnya. Walaupun bertalu-talu lah mesej menyebutkan air naik di sana sini. Wallahu a'lam. Hadirin hadirat sekalian, tepat jam 12.30 malam 31 Ogos 2022 nanti, kurang lebih lagi 11 hari, genaplah 65 tahun kita telah bertuankan bangsa sendiri. Merdeka ini dia tidak datang umpama embun di waktu malam. Dia tidak kita perolehi secara magic atau jampi serapah, abrakadabra sim salabim di wadi manikam sinawari puh terus merdeka. Tidak. Merdeka ini kita dapat dengan air mata, keringat, darah, bahkan nyawa nenek moyang kita. Cuma persoalannya pada malam ini adalah, merdekakah kita? Merdeka itu sering disebut maksudnya bebas. Tidak lagi seperti 1511. Ketika itu hidup sentiasa rimas, kesana kemari dalam cemas. Bila-bila masa hilang napas, dikekang penjajah tanpa belas. Tapi alhamdulillah kini merdeka kita memang bebas. Rupanya bebas untuk berkelakuan ganas, buat jenayah dengan jelas, maksiat jadi lumrah, gejala sosial jadi barah, nafsu diikut-ikut, tidak wujud lagi rasa takut. Masa dulu merdeka itu berdikari, tokoh-tokoh berjuang untuk negeri. Nak buktikan Melayu boleh bawa diri, tak perlu Inggeris untuk memerintah, tak ingin British untuk menjajah, tak sanggup Jepun mengerah-ngerah, kerana kita senang dan mudah untuk berubah. Namun kini merdeka kita tetap saja berdikari. Namun anak-anak tak perlu patuh ibu bapa lagi. Hukum hakam agama tak payah dipeduli. Adat budaya buangkan ke tepi. Mengabdi kepada penjajah semula. Hidup ikut barat punya cara. Nak tiru semua gaya. Tak kisah apa orang nak kata. Aduhai, merdeka itu rupa-rupanya disalah erti. Setahun sekali disambut angat-angatnya tai ayam. Anak-anak yang mengaku merdeka, sedarilah fenomena realiti. Usah diulit arus fantasi, bukalah mata, bersuaralah hati. Jauh di sudut jiwa, benarkah kita sudah merdeka?
Bagi kumpulan tertentu, merdeka ini bagi mereka mau duitkah? Mau duitkah? Mau duitkah? Duit saja jadi Tuhan mereka siang malam. Sebab itu indikator kemerdekaan, kita kalau nak tanya merdeka ke tidak, jawapannya kena tengok dalam Quran. Sebab Allah ada menggarisbawahkan dalam Quran indikator bangsa yang merdeka. Apa ciri orang merdeka? Nombor satu, orang merdeka itu merdeka jiwanya. Orang tua-tua dulu pesan pada anak cucu, lepas pada merdeka, pertama berdaulatlah dalam politik. Yang kedua, berdikarilah di bidang ekonomi. Yang ketiga, berperibadilah dalam kebudayaan. Ini yang dimaksudkan jiwa merdeka. Orang dulu, dia dijajah tapi jiwanya merdeka. Lawan tetap lawan. Orang sekarang merdeka tapi jiwa dijajah. Dijajah handphone, dijajah game, PUBG, TikTok. Dijajah makanan, makanan Korea, makanan Jepun, roti canai. Siang malam fikir nak mencekik tuan-tuan. Dia dijajah oleh budaya itu. Ada yang nak berdiri untuk semasa lagu Negaraku dikumandang pun tak sudi. Tak sudi pun. Yang cara budak muda lah. Yang cara orang surau ada juga. Tak payahlah melera-melera ni semua. Dunia Syekh. Oh, dia punya tahap dunia Syekh. Ini semua tak penting. Sebab itu kemerdekaan hakiki adalah terlepas daripada jadi hamba kepada makhluk. Tidak jadi hamba kepada kereta, harta, handbag, pangkat, gelaran, apatah lagi jadi hamba kepada musuh-musuh Islam. Mari kita ulang kaji balik kisah ataupun dialog antara seorang panglima besar kerajaan ataupun tentera Parsi, namanya Rostam Farrokhzad. Rostam Farrokhzad ini Commander-in-Chief of the Sassanid Persian Forces. Bukan kecil, dia ni panglima 4-star general. Semasa Ma'rakah Qadisiyah, Rostam ni panglima yang memimpin 80,000 angkatan tentera dengan 33 gajah perang. Ketika berlaku Ma'rakah Qadisiyah ataupun Battle of Qadisiyah pada bulan November tahun 636, tentera Islam dan tentera Parsi bertembung. Panglima orang Islam masa itu, Khalid Al-Walid, dapat daripada maklumat semboyan, panglima Parsi panggil menghadap, nak berjumpa. Apa sebab you datang sini nak ajak gaduh? Apa hal? Khalid Al-Walid dia tanya, siapa nak jumpa? Katanya panglima Rostam Farrokhzad, General 4-star. Khalid Al-Walid dihantar sahabat yang paling rendah sekali pangkat, Rabi'i bin Amir bin Khalid bin Amru Al-Asidi At-Tamimi radhiyallahu anhu. Dia ni dalam pasukan, saya ingat jawatan yang masa tu kena, saya ingat kena. Tak boleh kena gitulah. Padahal Khalid Al-Walid dia ada panglima-panglima kanan dia yang lebih ramai lagi. Yang 3-star, 2-star, 1-star semua ada general. Dia ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ada Musanna Al-Haris, dia ada Husaifah Al-Yamani, dia ada Nu'man bin Muqarin, dia ada Abu Ubaid, dia ada Hisham bin Utbah, dia ada Abu Layla, dia ada Qaq' ibn Amr. Qaq' ibn Amr ni panglima GGK, grup gerak khas, beret hijau. Panglima komando dia. Dia tak hantar Qaq'. Boleh je hantar Qaq'. Qaq' ni saya ingat 2-star general. Zaman Sayyidina Umar, atau khususnya zaman Khalid Al-Walid, dia buat satu kumpulan elit tentera SOF lah, Special Operation Force, dipanggil Kazima. Kerja grup yang dipimpin oleh Qaq' ini, kerjanya bunuh general dia. Tak ada kerja lain. Mana dalam mana-mana peperangan, kau punya kumpulan, kerja kau bunuh general je. Sebab tentera kalau bos dia tak ada, dia jam lah. Jam lah, dia tak ada general dia. Jadi Qaq' ni memang komando betul. Khalid Al-Walid sendiri, di tangan dia, dia pernah bunuh 24 general musuh. Tangan kosong, tak ada senjata. Tempur tanpa senjata. Jadi bila orang beritahu, tuan, ini Rostam nak panggil kita, nak bincang, nak negotiate lah, kalau boleh bincang cara diplomasi ke macam mana, tak payah perang ni, mahal kos apa semua ni. Kata Khalid, tak ada,
bincang-bincang, boleh, tak ada masalah. Dia pun hantarlah Rabi' bin Amir. Kena. Bila dia hantar pegawai rendah, jumpa Panglima Foster musuh. Panglima tu dah goyang, tuan-tuan. Cis, dia hantar kena dia jumpa aku. Dia dah underestimate dah. Ketika itu Panglima Parsi duduk keliling. Hormuz, Indazagor, Rostam Farrokhzad, Rahman Badu, Karan Skarian. Ini semua nama-nama besar yang dibincangkan di sekolah-sekolah ketenteraan, nama-nama panglima-panglima ini. Jadi ketika Rostam panggil dia tanya, apa you semua datang? Mau kacau kita? Kita sini duduk baik-baik, mana ada kacau orang? Apa you kacau sini? Apa masalah you? Apa jawab Rabi' bin Amir? Allahu ta'azana linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillah wahdah. Kami ini datang untuk membebaskan kamu semua daripada jadi hamba kepada manusia supaya jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kerja kami sekarang. Bayangkan, belum Khalid Al-Walid buka mulut, itu dia suruh kena dia je. Bagaimana kuatnya semangat orang Islam dulu. Merdeka ini nak membebaskan kau daripada jadi hamba kepada manusia untuk jadi hamba kepada Allah. Akhirnya Rostam Farrokhzad pun kata, tak apalah, kita lawan sajalah, senang cerita. Berlakulah peperangan. Dan sepanjang tempoh peperangan Parsi dengan orang Islam, hampir 90,000 tentera Islam pernah berhadapan dengan 250,000 tentera Parsi. 15,000 orang tentera Islam terkorban, tentera Parsi 150,000 orang. Baik itu orang Islam dengan orang Parsi ni perang lama, tuan-tuan, bertahun-tahun. Dan perkataan yang diucapkan oleh Rabi' bin Amir ini memang menjadi semboyan dalam setiap penaklukan dan peperangan, bahawa mereka nak katakan Islam datang bukan nak menjajah kamu, bukan nak mengambil harta. Macam orang putih, sama ada British ke Portugis ke Belanda ke, dia datang kita bukan nak membebaskan kita daripada hamba menjadi hamba lain. Dia memang nak ambil kekayaan kita. Sebab itu orang putih datang, dia bukan sekadar mengambil kekayaan negara, dia menyikat. Betul, bahasa Melayu beza, mengambil dengan menyikat lain. Sikat, dia sikat betul harta kita ini. Bayangkanlah sikat, daripada atas sampai ke bawah dia ambil. Apatah lagi sikat kutu, lagilah sampai ke dasar tu dia ambil tu. Dalam, deep betul dia ambil. Sebab itulah kalau tuan-tuan pergi ke London, semua bangunan besar-besar kolonial tu semua duit nenek moyang kita tu, dia ambil bawa ke sana. Dia takkan kaya begitu kalau dia tak menjarah kekayaan kita. Tentang kekayaan negara kita tak payah cerita. Saya daripada Pahang kaya sampai sekarang. Hasil bumi ya. Kaya. Tak habis, tak putus. Sebab tu nama Rauk, daerah Rauk. Rauk tu nama Rauk. Emas dulu Rauk dia dapat. Rauk dia dapat emas. Sungai Koyan, kenapa nama Sungai Koyan? Berkoyan-koyan emas. Tapi habis sikat dia orang putih. Tinggal IBAM. IBAM tu pun orang putih, berbuah nama juga. Ke IBAM, IBAM, Kekayaan Negeri Pahang. Iron, bauxite, aluminium, mineral. IBAM. Takkan putus. Mana dia tak terliur mendatang. Tapi orang Islam ketika nak perang dengan negara orang, apa yang kita ucapkan? Allahu ta'ala linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillah wahdah. Kami datang nak tukar awak daripada jadi hamba manusia kepada jadi hamba Allah. Ayat yang samalah digunakan oleh Ubadah As-Samit radhiyallahu anhu, yang ketika itu diutus oleh Panglima Amru bin Al-As, yang juga merupakan gubernur di Mesir zaman Sayyidina Umar. Umar Al-Khattab diarahkan Amru pergi kirim salam dekat dengan Muqawqis. Dia ni gubernur Rom di Mesir. Kerajaan Rom masa tu, Mesir di bawah dia orang. Jadi dia buka satu kedutaan dia di Iskandariah. Adalah berlaku benda-benda yang tak sedap didengar oleh Sayyidina Umar. Dia hantar Amru Al-As, engkau tolong bagi kirim salam dekat dia, bagi kata dua sikit pada dia. Tolong sekolahkan sikit Muqawqis. Amru Al-As dia tak pergi, dia hantar Ubadah bin Samit. Ubadah, kau pergi settle.
Ubadah pun pergilah jumpa dengan Gubernur Rom di Mesir nama Muqawqis. Ubadah kata, Tuan, saya diperintahkan bawa 3 pilihan pada Tuan. Ud'uhum ilal Islam. Fa'inhum abau fasalhumul jizyah. Fa'inhum abau fasta'in billah wa qatilhum. Saya punya bos pesan 3 perkara saja. Pertama, moh masuk Islam. Kalau Tuan tak sudi masuk Islam, tak ada masalah, bayar cukai. Bayar cukai. Kalau cukai tak nak, Islam tak nak, minta maaf, kita kena gaduh lah, mesti lawan lah. Itu saja pilihan. Muqawqis tanya, afala tujibuna ila khaslah ghaira hadhil khisal salas? Amboi, takkan tak ada pilihan A, B, C ke A saja, B saja, takkan tak boleh nak tak pilih ke? Teruk sangat awak ni objektif. Tak ada subjektif langsung ke soalannya. Jawab Ubadah bin Samit, farafa'a Ubadah yadai, diangkat tangan dia ke arah langit. Kemudian dia kata, la wa rabbus sama wa rabbu hazil ard wa rabbu kullu syai'. Demi Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan segala-galanya, malakum indana khaslatan ghairaha fakhtaru li anfusikum. Kamu tidak ada pilihan, take it or leave it. Akhirnya berlakulah persengketaan. Baik itu orang Islam dulu jiwa kena kuat. Maka merdeka yang pertama adalah merdeka jiwa. Dan jiwa ini yang tidak ada pada anak-anak kita sekarang. Jiwa merdeka tak ada. Korea tak pernah jajah kita, tapi nak sangat jadi Korea. Kita pun tak faham juga asal saya. Opa, sesaya, opa. Sian betul lah. Senyum Korea, aku tak pernah jajah ke Malaysia, tapi semua rakyat dia jadi Korea belaka. Saya itu dah getinya pun. Makan Korea, kita ada tua betul ikut jugalah, terpaksa lah melayan nak cucu makan Korea. Kembang tekok tuan-tuan nak makan benda Korea ni. Jepun tahan lagi makan Korea. Aduh. Jiwa. Bukan kata tak boleh makan, tidak. Kalau pula kata ustaz ni nak membunuh bisnes orang. Tak. Jiwa. Yang kedua adalah pengisian. Ni yang saya sebut tadi. Dalam Quran, merdeka ni dia ada kriteria atau indikator pengisian dia. Kita boleh rujuk dalam surah Al-Hajj ayat 41. Tatkala Allah Ta'ala berfirman, alladzina immakkannahum fil ard. Yang kita garis bawahkan adalah perkataan makkannahum. Kata ulama tafsir, makkannahum itu maknanya kami teguhkan kedudukan mereka. Apa makna diteguhkan kedudukan? Iaitu kemerdekaan dari penjajahan. Maka Allah Ta'ala nak menyebut, dan mereka yang telah aku berikan kekuasaan memerintah di bumi ini, aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar wallahu akibatul umur. Jelas dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya manusia-manusia yang aku berikan mereka, aku kukuhkan kedudukan mereka di bumi dengan kekuasaan, mesti ada 4 indikator. Maka kalau kita tak berjaya menjawab keempat-empat perkara ini, kita belum merdeka. Pertama yang Allah Ta'ala sebut, wa aqamus salah. Mereka itu adalah golongan yang mendirikan semayang. Semayang ni mungkin bagi tuan-tuan akan rasa, takkanlah ciri-ciri orang merdeka semayang, negara kena jajah pun semayang. Tak. Benda ini kena read between the lines. Yang dimaksudkan sebagai solat itu mi'rajul mu'min, hubungan langsung seorang mukmin dengan Tuhannya. Ketika solatlah kalbu menjadi luluh. Ketika solat, fikiran menjadi jernih, air mata pun berderai. Ketika itulah peribadi seorang akan jadi lembut, santun, tenang, cenderung pada kebaikan. Maka perlakuan semayang itulah yang nak dibawa keluar kehidupan semayang. Baik itu dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah berjanji, siapa yang semayang tatanha anil fahsya wal munkar. Dia tak akan buat benda-benda fahsyak dan mungkar. Apa makna mungkar? Mungkar ni yang Allah tak suka.
Apa makna fahsyak? Fahsyak ni yang manusia tak suka. Benda-benda, ada orang dia langgar traffic light. Bila kita marah dia, awak cari dalam Quran mana ayat tak boleh langgar traffic light. Tak betul, awak tak ada ilmu cakap. Cakap awak tak ada ilmu. Walaupun traffic light tu tak ada di dalam Quran, hadis, tapi awak melakukan satu perkara yang orang tak suka, tu dia panggil fahsyak. Ataupun kita berpakaian yang tak sesuai dengan majlis misalnya. Pergi ke negeri kahwin pakai tak betul. Dress what you want to be addressed kan. Awak nak dipanggil apa, pakailah yang semenggah dengan gelaran awak. Kalau tak, orang tak layan jangan marah. Pakai tak semenggah. Walaupun benda tu, mana dalam Quran sebut mesti pakai smart nak pergi kahwin. Lah, ini legally right, morally wrong. Itu semua masuk dalam fahsyak. Orang sembayang punya orang, dia mesti jaga itu. Fahsyak dia tak buat, mungkar dia tak buat. Baik itu kata orang tua-tua, bila subuh utuh, pagi kan tumbuh, hati teduh, peribadi tak angkuh, keluarga tak keruh, damai kan berlabuh. Bila zuhurnya teratur, diri jadi jujur, hati tidak kufur, rasa selalu syukur, amal tak uzur, keluarga akan akur, peribadi makin makmur. Bila asarnya kelak, jiwa jadi sabar, raga jadi tegar, senyum makin lebar, rezeki makin lancar. Bila maghribnya tertib, wirid jadi karib, jauh dari aib, syafaat takkan raib. Bila isyaknya terjaga, malam bercahaya, gelap tak terasa, insya-Allah hidup damai sejahtera. Solat itu dia membentuk peribadi. Dan kata para ulama tafsir juga, redaksi di dalam ayat ini Allah Ta'ala gunakan redaksi jamak ataupun plural. Aqamus solah. Apa artinya? Maknanya banyak. Artinya solat itu dilaksanakan bukannya di rumah kita, sebelah kepala katil rumah kita, tapi berjemaah lah bersama dengan orang lain di masjid ataupun surau. Sebab itu penilaian Allah, hamba yang merdeka adalah hamba yang mendirikan sembahyang berjemaah. Maka selagi masjid kita tak dapat dipenuhi, selagi itulah kita boleh bertanya soalan, merdekakah kita? Tuan-tuan sekalian, kami yang jaga masjid surau ni, sekarang ni umpama pungguk rindukan bulan. Rumah buruk pintu 9, nanti roboh tidak akan roboh. Laksana pungguk rindukan bulan, menanti jatuh tidaklah jatuh. Sejak daripada pandemik, campur SOP, jemaah bergaduh dengan Tok Imam siang malam, menyebabkan kita tak dapat nak tarik balik jemaah kita macam seperti tahun 2020 BC. BC itu before COVID lah. Tahun 2020 before COVID. Memang masalah. Kami payah nak kumpul balik lah. Macam dulu-dulu susah. Macam dulu susah sikit lagi. Sampai kami pun tak tahu lah nak buat apa nak bagi jemaah ramai. Program buat dah, tapi serupa ini jugalah. Dia, kadang kami sampai terfikir, kalau adalah mana-mana orang jual tangkai-tangkai pelarih ke mana, nak try gantung depan surau. Kau mana tahu ramai mana. Bergurau lah sama-sama mesyuarat kita kan. Macam mana nak ramai kau? Kita try gantung pelarih sekali. Mana tahu yang datang orang. Gurau sajalah kalau betul nak buat. Payah kita nak menarik masyarakat untuk kembali datang ke masjid. Apatah lagi, masa SOP dulu, jemaah ramai yang marahnya masih tak habis kepada kita yang mengurus masjid surau ini. Ada pula yang kata, malas aku semayang surau masjid. Apa pula? Mana ada pahala semayang sekarang? Ngapa tak ada pahala? Soh renggang macam tanam pokok kelapa sawit. Man, tak betul, dia kata. Ni semua tak ikut sunnah. Sedap tu. Dia sekolahkan kita, ni tak ikut sunnah, dia kata. Semayang tutup-tutup muka ni, mana dalil? Tuan-tuan sekalian, kalau setakat tak nak datang masjid surau kerana faktor soh renggang, malas SOP, malas pakai mask, akhirnya tuan-tuan tak datang, kita ingin lontarkan satu soalan, sila jawab. Mana lagi afdal? Datang solat berjemaah di surau dengan soh renggang, atau tak datang langsung berjemaah? Mana lebih sunnah? Sila jawab. Mana lebih sunnah? Tuan-tuan semayang di rumah sebelah kepala katil, dengan datang ke surau masjid, tapi softnya tak serapat dulu. Kita tak kata renggang, tak serapat dulu. Ada beberapa perkara perlu dipahami. Semayang berjemaah ini, setengah ulama menghukumkan wajib. Cuma kita je mazhab kita tidak terlalu tegas sangat dalam hal ini.
Kalau tengok pendapat dalam mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad, mereka pegang bahawa wajib berdasarkan riwayat. Pernah Nabi didatangi seorang laki-laki OKU, cacat penglihatan, buta. Dia minta izin daripada Nabi untuk tak pergi masjid. Bila Nabi tanya, kenapa you tak boleh datang masjid? Saya tak ada caregivers, tak ada guide, tak ada orang nak bimbing saya, nak guide saya pergi ke masjid. Siapa nak bawa? Takkan hari-hari nak agak anak jiran hantar. Jadi boleh, ya Rasul, saya ada masa saya datang, ada masa saya nak sembahyang kat rumah je, boleh kita tidak? Nabi kata okey, tak ada masalah, no problem. Orang tu pun bergerak. Tiba-tiba kata Abu Hurairah, Nabi panggil balik, sekejap. Sorry, saya nak tanya, hal tasma'un nida' bis salah? Rumah kamu tu boleh dengar azan tak daripada masjid ni? Jawab lelaki tu, na'am, saya boleh dengar ya Rasul. Maka kata Nabi, minta maaf, fa'ajib, kamu tetap kena datang sembahyang selama mana kamu mendengar panggilan azan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Maka bayangkanlah seorang OKU, sepatutnya berilah sedikit kelonggaran, dia kan susah. Tak, begitu pentingnya sembahyang berjemaah, Nabi tak luluh permohonan dia. Bahkan ada dalam hadis yang lebih keras, meninggalkan sembahyang berjemaah adalah sifat munafik terang-terangan. Sifat munafik paling terang sekali. Hadis panjang daripada Abdullah bin Mas'ud, man sarrahu an yalqallah ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawati haitsu yunada bihinna. Siapa-siapa, kata Nabi, yang nak berjumpa Allah dalam keadaan selamat, hendaklah dia menjaga sembahyang berjemaah di mana sahaja azan berkumandang. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan sesungguhnya aku menganggap orang yang tidak hadir untuk berjemaah adalah munafik yang jelas munafiknya, original punya munafik. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi adakah kita masih lagi nak bertarik tolak, tak apalah, tak semayang suruh masjid, sekarang ni pun soh genggam, pahala tak banyak? Hujah tu tak terpakai. Hujah itu tidak terpakai. Mesti mau datang semayang berjemaah. Sampaikan Ibn Mas'ud lagi keras lagi, walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnat nabiyyukum walau taraktum sunnat nabiyyukum la dalaltum. Siapa-siapa yang semayang di rumah, maka dia telah meninggalkan petunjuk ajaran Nabi. Siapa meninggalkan petunjuk ajaran Nabi, pasti sesat orang itu, pasti sesat. Ni kata Ibn Mas'ud. Kita tak adalah sampai nak mewajib-wajibkan disebabkan tuan-tuan rasakan tekanan perasaan terus stres pula seorang. Tak. Tapi jangan pandang rendah kepada kepentingan semayang berjemaah. Orang kalau jiwa merdeka, semayang jemaah tak tinggal. Saya biasa jumpa orang, tuan-tuan, dia pergi ke mana-mana pun, outstation ke Pantai Timur ke utara ke mana, dia kalau cari masjid, cari hotel, mesti dekat masjid. Dia tanya, bagus dulu hotel kat masjid, kenapa? Subuh semayang jemaah, Ustaz, saya nak pergi semayang sekama dengan orang surau masjid. Dia pesen dia itu. Ada orang kalau pergi luar negara, tempat wajib dia cari masjid. Macam kita tak lah, musafir kan, mana pergi masjid. Tak, ada orang pergi ke London cari masjid di Central London, pergi ke Sydney cari masjid di Sydney, pergi ke Korea pun cari masjid di Korea, pergi Hong Kong cari masjid di Hong Kong. Dia ke mana pun dia jiwa dia dekat dengan masjid. Ini orang merdeka. Ini orang merdeka. Sebab itu berusahalah kita untuk menjadi orang yang lekat duduk di masjid dan surau. Cuma apabila kita dah ajak jemaah untuk datang ke masjid, timbul sekarang masalah, bagaimana pula persiapan pihak masjid dan surau dalam menerima jemaah. Ini juga persoalan. Yang ini kita akan rungkaikan kemudian, kerana saya ingat kita beri laluan dulu kepada azan isyak yang akan berkumandang selepas ini. Sempatlah Bilal bersiap-siap. Maka tuan-tuan jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali menyambung syarahan kita pada malam ini, merdekakah kita. Saya mohon izin daripada jemaah untuk kita menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak untuk kita habiskan perbicaraan pada malam ini. Balik kepada membicarakan merdekakah kita, indikator kemerdekaan itu boleh kita lihat di dalam Al-Quran, yang mana Allah Ta'ala menyebutkan bahawa ciri-ciri orang yang aku berikan kekuasaan, diteguhkan kaki mereka menjadi pemimpin, mereka itu mestilah iltizam melaksanakan solat beramai-ramai. Maka ukuran solat berjemaah adalah ukuran kemerdekaan, tanda orang yang cinta kepada masjid. Cuma kepada pihak masjid dan surau, kita bila nak ajak orang datang, kita kenalah memainkan peranan untuk melipat gandakan lagi persiapan, khususnya dari segi aktiviti-aktiviti kerohanian bagi memancing kedatangan jemaah ke masjid ataupun surau.
Sekarang ni banyak masjid yang buat program-program yang kreatif, banyak nak meramaikan orang, terutamanya sembahyang subuh. Banyak ada yang buat cabutan bertuah pun ada. Suruh jemaah datang buat cabutan bertuah, ada yang buat insentif, anak-anak muda datang dapat RM5. Suka budak-budak sebelum pergi sekolah, dia naik van dengan makcik tu, siap suruh pesan makcik singgah masjid je boleh nak semayang. Nunggulah makcik tu dalam van, budak-budak ni semayang. Habis dapat RM5, dia suka. Yalah, ini kita tak kata boleh ataupun tidak. Kreativiti nak mengajak orang datang ke masjid surau untuk berjemaah. Cuma jangan lupa kepada main objektif masjid, solat berjemaah. Kan sibuk buat benda lain, sembahyang berjemaah tidak diambil perhatian pula. Cuma kalau nak sembahyang berjemaah ni, ini petua ya. Saya tengok di Malaysia ni, surau masjid kalau nak bagi jemaah ramai, nombor 1 aircon, kena ada aircon. Payahlah orang kita masjid tak ada aircon ni, dia tak berapa selesa. Mungkin dia beranak di Amerika agak dulu. Dia memang dia tak boleh. Pasanglah kipas helikopter tu 6 sekalipun, dia punya muka tu kurang, tak nak senyum lah. Dia, bila aircon tu dia muka lah senyum sikit lah. Aircon. Yang kedua, saya tengok imam kena cari yang sedap bacaan dia. Budak-budak muda ramai kan, imam kena sedap. Kalau imam tak sedap, tak apa, PA system kena sedap. Kalau boleh yang auto tune punya PA system. Oh, kalau auto tune tuan-tuan, batuk pun sedap. Soft batuk pun sedap. Dia ya. Masjid saya, masjid negeri, baru tukar PA system. Habis kat setengah juta juga, 400,000 lebih. Memang sedap betul. Pakai digital semua. Muka tok imam ada, muka khatib ada. Dia bertukar, dia tekan gambar pada iPad tu, pup, terus dah tune suara dia lah. Canggih sangat. Macam surau ni PA system bagus ni. Ni kira standard lah, standard tinggi lah ni. Dia PA system bagus, dia bukan pada alat, tapi dia kena buat rawatan akustik dulu. Rawatan akustik ataupun penilaian sistem elektroakustik. Saya pun tak kerti, baru ni lah kerti nyebut-nyebutnya. Dia kena cari reasonable speech intelligibility. Wah, cara nyebutan yang betul. Rupanya suara kita ni dia ada orang dia yang pandai. Macam kita kan tahu pulas menatang tu je 10, 8, 7, suka-suka hati je lu orang ni. Bila ni dia pulas ni. Rupa tak, dia bukan atas kita putar-putar tu. Suara kita berapa dia punya, dia kena nilai, dia ada ukuran dia. Sebab itu macam sound engineer, dia akan buat ukuran, dia guna omnidirectional ataupun dia guna 3D ataupun pakai mikrofon dummy. Dia ada. Dia datang tempat kita, dia letak satu alat omnidirectional tu, dia macam speaker besar, dia pasang satu bunyi, pong, dia ukur berapa gema. Oh, itu memang engineer betul lah. Bukan level-level pasang barang karaoke rumah kahwin ni, tak jadi. Dia kena engineer betul. Lah kita lu tak kenal orang, nampak dia selalu buat DJ rumah kahwin, panggil tolong buat masjid punya, tak jadi. Karaoke lain, DJ rumah kahwin lain, dia orang studio jamming pun lain. Studio jamming dia tahu dunia dia lah. Untuk indoor kena ada orang dia. Ni bukan nak kempen tak, cerita je. Cerita je. Dia kalau ukuran gema dalam masjid mesti berada pada tahap 2.0 dan 2.5 saat untuk bunyi mid frequency sound. Untuk frekuensi pertengahan di antara 500 sampai 1000 kHz. Kemudian bila dia dah pasang barang, akustik dari segi sistem elektroakustik itu, sebab ada dinding yang dia kena taruh benda tertentu supaya suara, saya tak kerti jugalah benda pantul-pantul suara ni. Kalau tak macam jadi dewan badminton kan, tak ada kapet, kan jamming kita dulu dalam studio kan taruh sarang telur. Itu rupa sarang telur bukannya buat hiasan, dia untuk akustik ha. Jadi masjid dia ada cara dia juga. Bila dah pasang, kita akan buat penilaian parameter akustik, dia panggil STIPA, Speech Transmission Index for Public Address. Itu ratus ribu tu tuan-tuan. Memang kena panggil sound engineer. Tapi masa buat projek tu di Masjid Negeri Pahang dulu, yang jadi sound engineer saya. Bukan sebab saya pandai tak, kerja saya sound engineer. Engineer yang lembak-lembak tu saya sound. Engkau ni bila nak siap?
Tak sedap pun suara. Oh, esok bos. Esok. Kerja saya sound engineer. Merasalah juga jadi sound engineer walaupun ustaz. Dia orang kita kena gitu. Aircon, imam baca sedap, PA system bagus. Dan kalau bonus, imam good looking. Oh, itu tambahan bonus lah. Oh, itu budak perempuan belakang asyik buat TikTok lah Kalau imam handsome daripada jauh buat TikTok. Kita terpaksa kreatif lah untuk nak mengajak masyarakat datang. Dan jemaah kita pun bukan tak menyumbang. Tabung kita Alhamdulillah. Kalau hari Jumaat ke apa sumbangan ada, gunalah, jangan tak guna. Dia kalau boleh katalah Jumaat baru ni dapat 5,000 contoh. Sebelum Jumaat depan 5,000 ni dah habis. Oh, itu pengurusan terbaik lah. Jemaah pun suka duit habis. Sebab dia sedekah, dia suruh perhabis, bukan suruh simpan. Cara ngabis macam mana? Tukar kepala paik. Itu benda kan dia buka, apa tak ada air boleh pusing-pusing. Marahlah dia, aku dah sedekah tak tukar-tukar juga. Ni bukan cerita sini, tempat lain. Ni contoh tempat-tempat lain. Ataupun getah paik belengkor macam ular sawa atas lantai. Buka terangkat-rangkat macam ular sawa. Marahlah orang. Dia sebab yalah, dia akan jadi seronok nak datang ke sebuah masjid bila dia rasa duit dia tu dimanfaatkan. Ini psikologi jemaah lah. Kadang tak boleh marah kalau orang tak datang masjid. Kita tak prepare untuk nak menyambut kedatangan. Ada orang kadang dia mengadu, surau kita orang ni tak ramai orang ustaz. Ngau pula. Kita orang punya perumahan keliling ni semua masjid. Sana masjid, sini surau. Kat Pak Ambon tu saya ada surau gini. Tuan-tuan, orang meniaga, restoran lagi kuat persaingan. Tapi macam mana dia orang boleh hadapi persaingan? Masak sedap-sedap. Masak sedap, harga bagus, servis bagus. Orang akan datang kedai kita walaupun banyak saingan. Saya pernah jumpa orang budak jual burger depan McD. Berani betul dia tuan-tuan. Orang tak jual burger depan McD, tapi dia nak tunjukkan kalau kita bagus, kalau kita servis okey, muka ala senyum. InsyaAllah boleh jual 100 burger sehari. Sebab kadang orang nak pergi drive thru, Allah panjangnya, beli kat dia. Alah, daripada balik kosong, baiklah beli dengan Mamat ni. Sambil jam tu, bang, 3 tak nak pedas anak-anak. Beres boh. Kan dia pusing balik, siap dah burger. Kalau, yalah mana kalau masjid surau tu bagus, walaupun ada 5 masjid keliling, orang tetap pergi kat kita. Apa sebab? Makan sedap. Wah, makan tu utamanya. Ada makan lepas ni kah? Tak ada makan. Tak ada. Payahlah sikit. Ni contoh saya bukanlah nak merendahkan dah. Kita cerita anak beranak kan, musim-musim nak meramaikan orang ke masjid ni. Jadi itu yang pertama lah tuan-tuan. Allah Ta'ala hukum mereka ni, mesti rumah aku engkau penuhkan. Yang kedua dalam ayat itu disebutkan bahawa ciri bangsa yang merdeka ni, makannahum fil ard, orang yang aku kukuhkan kekuasaan mereka ni. Ciri yang kedua, wa atawuz zakah, mereka ni bayar zakat. Sekali lagi, zakat ini dia bukan sekadar kita pergi LZS potong gaji, oh aku dah merdeka. Tidak, dia menunaikan zakat satu bentuk kepedulian sosial, simbol kepedulian sosial. Agama Allah ini dia tidak ditegakkan hanya untuk mengurus masalah rohani, hanya fikir masalah akhirat saja, tapi agama Allah ini dia memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial masyarakat. Macam kita surau masjid, mentang-mentang kita beritahu kita naklah pencantikkan masjid. Jangan sampai masjid surau kita sibuk berdandan sehingga lupa pada lingkungan. Artinya masjid cantik, lampu lit-lap, sampai orang pun tak tahu beza mana kedai tom yam, mana masjid. Orang salah singgah kalau ada. Masjid tepi jalan kampung-kampung tu kan, kita ke Bulu pukul 11. Tu tom yam tu, singgah jumpa masjid lah. Dia punya lampu sama kedai tom yam, biru, merah, putih, keliru jadi. Jangan terlampau sibuk berjangok ni bahasa Pantai Timur. Comel sangat apa semua. Tapi ibu tunggal di qaryah itu tidak disantuni, anak-anak yatim tetap kelaparan sampai terpaksa minta bantuan daripada qaryah lain. Malulah kita. Kadang kita di surau kita, ada je datang orang susah. Bang minta bantuan saya bang, kita orang ni susah. Kadang kita tanya, rumah kat mana? Bukan tak nak bagi saja berkenalan. Rumah saya kat tu. Oh, situ ada surau kan? Ada surau, tapi susah kita orang nak ambil makanan pun JK suruh balik. Tak syok ayat-ayat macam tu. Tak sewajarnya berlaku. Sebab kita tak ada nilai kemerdekaan ini kalau kita tak dapat memerhatikan keseimbangan kehidupan sosial masyarakat kita.
Tuan sekalian, kita pernah berada dalam situasi getir dan mencabar sepanjang tempoh pandemik. Dan percayalah, ada di kalangan kawan-kawan kita yang masih belum dapat berdiri lagi pun. Masih baru separuh lah boleh duduk. Hari tu dah melerak terus lah. Dia dah terterak betul. Ni bolehlah duduk sikit. Berdiri pun belum berjalan bertatih lagi lah. Mungkin sebelum Covid, wah dia memang lari laju lah. Tapi bisnes pun dah melerak habis. Ramai yang belum dapat berdiri sempurna. Kita kerja kerjaan ni tak apalah, work from home. Tak kerja pun naik pangkat. La ilaha illallah. Duduk rumah naik pangkat 52. Bayangkan tak apa kerja, tak tahu. Rezeki lah masih Tuhan dah tentukan. Tapi ada kawan kita di luar sana yang masih lagi belum dapat berdiri. Bagaimana adakah kita membiarkan mereka susah begitu? Maka di sinilah peranan masjid dan surau sangat mustahak. Sebab itu aqamus solah, semayang ramai-ramai, kau santuni orang susah. Itu jiwa merdeka. Santuni orang susah. Tuan-tuan sekalian, teringat saya kisah di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ini tuan-tuan disebutkan oleh para ulama, ni'mar rajuli Umar yaqtadul aramil wal aitam wa yahmil lahum ta'amum wa hum yanam. Umar Al-Khattab ini adalah seorang manusia yang sangat baik. Ketika dia jadi pemimpin, tiap-tiap malam dia akan ronda mencari janda dan anak yatim untuk dibawakan pada mereka makanan. Ketika anak-anak dan janda-janda itu semua masih tidur, dia hantar makanan dekat rumah dia orang. Ini Umar Al-Khattab. Ada satu ketika pernah berlaku, masa tu di Palestin dan juga di Syam, berlaku bencana kelaparan yang disebut sebagai tahun kelabu, Year of Ashes, ataupun Amur Ramadah, antara tahun 638 sampailah Oktober 639. Wabak itu berlaku disebabkan, kebuluran itu berlaku disebabkan cuaca panas yang melampau. Dan ahli sejarah bersetuju bahawa kelaparan atau kebuluran ini kemungkinan menjadi faktor penting penyebaran wabak di Amwas, yang mana badan manusia, imuniti badannya semakin menurun sebab makan tak berapa berzat, sehingga memancing datangnya tikus yang akhirnya membawa infection lah kepada populasi manusia. Amwas ini memang cerita taun yang terkenal, dan itu antara tanda-tanda kiamat. Taun di Amwas ini. Amwas ni satu daerah di Palestin dulu. Dia 6 batu daripada Ramallah, daripada jalur Baitul Maqdis, dan kawasan itu sekarang terletak antara Palestin dengan Jordan. Dalam kitab Mu'jamul Buldan disebutkan 25,000 orang meninggal kerana wabak itu, daripada 36,000 tentera Islam yang kebetulan ada operasi di sana. 6,000 orang je yang hidup. Yang lain semua meninggal wabak. Antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah, Muaz bin Jabal, siapa lagi, Syurhabil bin Hasanah. Ramai sahabat Nabi yang kanan-kanan meninggal wabak ini, dan kebanyakannya dikebumikan di Al-Aghwar, di sebelah utara Jordan. Jadi ketika wabak itu, ramai orang yang kesusahan, ramai orang yang jadi miskin, susah, sakit. Satu malam Umar pun ajak pembantunya nama Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu. Zaid, jom kita pergi meronda. Ronda lah. Buat rondaan sampai di satu tempat kejiranan nama Harrah. Maka kata Zaid bin Aslam, kuntu ma'a Amirul Mu'minin Umar Al-Khattab idza kharaja laila ya'iz ahwalu ra'yatu bi nafsihi falamma takhtina al-Madinah idza bihaiti harbin natab'athu minhu nara. Sedang kami buat jalan-jalan ronda-ronda, tiba-tiba kami terlampak dari jauh ada satu kemah, ada macam cahaya api di dalam kemah itu, macam orang memasak. Ni dah tengah malam. Jadi dia pun beritahu kepada Amirul Mukminin, kita kena tengok ni bawah, apa hal tu, tengah malam masak ni. Jadi orang kata, jom kita pergi tengok. Makin dekat dengan pondok itu, dengar suara budak menangis. Umar pun masuk, ketuk pintu, minta izin masuk. Umar tengok ada satu orang ibu sedang memasak dalam pondok dia, dan kelilingnya anak-anak sedang menangis. Umar yang minta izin masuk, dia pun masuk. Dia tanya kepada ibu ni, minta maaf kak, kami ni buat rondaan. Orang ni tak tahu ni Umar Al-Khattab. Ingatkan boleh ronda rondaan ni.
Kau buat apa? Masak apa ni? Dia pun pandang kepada Umar. Dia tak kenal Sayyidina Umar. Dia kata, anak saya menangis, lapar. Saya tak ada apa nak masak. Saya ambil batu, saya rebus. Saya nak galipkan anak saya. Konon-konon mak dia tengah masak, pada rebus batu ke. Sekarang dia menangis, dia penat, dia tidur lah. Pagi esok baru fikir nak makan apa. Menangis Sayyidina Umar. Rakyat aku ada macam ni ke? Susah betul. Jadi ketika Umar menangis tu, makcik ni dia boleh sound pada Sayyidina Umar. Nak arak khalifah, benda dia buat. Dia sedap duduk di istana, makan sedap. Kita ni lah, dia bukannya tahu kesusahan rakyat. Dia tahu buat hal dia je. Lagi Sayyidina Umar menangis je. Dia tak tahu ni Umar Al-Khattab. Umar tanya, kenapa khalifah buat zalim begini pada makcik? Cuba terang sikit. Kata makcik ni, yatawalla amrina summa yaghfal anna. Dia tu tak layak jadi pemimpin. Kami yang memilih dia, sekarang dia lupakan kami. Ni kami tengah lapar ni. Umar memang menangis. Menangis. Aslam bin Zaid, dia cuba nak pecah lubang. Makcik sudahlah. Ini Umar lah ni. Umar kata, tak apa. Jangan beritahu kepada makcik ni aku siapa. Akhirnya kata Umar, wahai Zaid, jom kita cari makan untuk makcik ni. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dicatatkan kata-kata Umar ketika dalam keadaan dia menangis tu, bi'sal wali ana in syabi'tu wan nasu jia'un. Akulah seburuk-buruk pemimpin ketika aku kenyang, rakyatku lapar. Akulah pemimpin paling buruk sekali, kata Umar Al-Khattab. Sebab itu jangan, bila orang tengah susah, kita jangan tunjuk senang kita. Jangan, tak sesuai. Media sosial ni kena kontrol sikit. Kau tengah makan atas kapal mewah ke apa, jangan tunjuk. Jangan, walaupun orang selfie, bukan kita nak tunjuk. Merbahaya sangat. Dia kena ingat balik kata Sayyidina Umar, bi'sal wali ana. Akulah pemimpin paling jahat. Kalau aku kenyang, rakyat aku lapar. Umar terus cari bantuan, pergi ke Baitul Mal, melompat jaga tu bangun. Tengok Umar datang. Umar berkata, buka pintu, aku nak ambil bantuan makan. Zaid bin Aslam pun masuk. Dia ambil sendiri makan, dia pikul atas bahu dia. Kana yahmil jarabid daqiq ala zahrihi lil aramil wal aitam. Umar mengangkat sendiri guni gandum, letak atas bahu untuk diagihkan kepada ibu tunggal, janda dan juga anak-anak yatim. Faqala lahu ba'duhum. Pembantu-pembantu Baitul Mal kata, dakni ahmil angka. Tuan, biar kamilah angkat. Tuan bos, takkan malulah kita orang macam ni. Apa jawab Umar Al-Khattab? Wa may yahmil anni yaumal qiyamah dhunubi. Awak nak pikul dosa saya hari kiamat? Tak nak kan? Biar saya pikul benda ni sekarang. Umar kemudian bawa ke pondok, beri bantu kepada ibu. Makanan pun diberi-berikan, budak tu dapatlah makan sehinggalah beberapa hari. Tak perlu merasa lapar lagi. Sebab itu tuan-tuan, ini menjadi suatu pelajaran pada kita. Sangat penting untuk kita cakna dengan orang di sekeliling kita. Sebab itu kita selalu minta suruh masjid, senarai daftar anak qaryah mesti update. Siapa mu'alaf yang baru masuk Islam, siapa yang baru kehilangan suami, siapa yang baru jadi anak yatim, semua mesti update supaya kita dapat santuni dan bantu mereka. Dan bantu ni bukan mesti nak bantu orang susah saja, tidak. Sebab dalam Quran, kategori orang yang layak terima dalam Quran diterangkan terperinci oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Pertama, ya Allah Ta'ala sebut golongan fakir miskin yang habis usaha dah, takkan lebih pada itu dia dapat. Dia kan ada orang, dia macam mana hidup dia pun, rezeki dia parah itu. Kita tak payahlah hantar dia kursus usahawan jutawan, tak payah. Dia memang setakat itu je kemampuan dia. Ada setengah penceramah motivasi kadang, demo malah, demo ni nego lah, boleh pitih 200 hia. Sedap sangat. Dia ngempeng korang suruh meniaga. Tak, dalam Quran Allah Ta'ala sebut, lil fuqara illazina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Bantulah orang-orang fakir miskin yang mana mereka ini tidak berupaya pun untuk keluar daripada kemiskinannya itu.
Baik itu Imam Syafi'i dan Imam Hambali, dia ada buat takrifan tentang siapa orang miskin. Kata dia orang miskin, dia ada beza fakir, miskin. Fakir ni orang yang tak ada harta langsung. Keliling kita ada tak orang begini? Ada. Orang tak ada harta langsung. Mereka tidak ada harta, atau tidak ada pekerjaan, atau ada pekerjaan tapi pekerjaan pula tidak halal, ataupun ada pendapatan tapi pendapatannya tidak mencapai 50% daripada had kifayah untuk keperluan diri dan juga tanggungan dia. Dia had kifayah ini merangkumi 6 aspek keperluan basic needs dalam hidup: perlindungan, makanan, pakaian, perubatan, pendidikan, pengangkutan. Kalau 6 ni dia tak mampu nak bayar, maka dia masuk kategori fakir. Kita kena tolong dia. Yang kedua, miskin. Miskin ni kata Imam Syafi'i, orang yang ada harta tapi tak mampu nak cukupkan keperluan hidup dia, had kifayah dia tidak cukup. Lalu kita pun kadang kita kutuk orang-orang miskin. Oh, ni malas kerja ustaz. Life is about a matter of choices. Your life, your choice. You pilih untuk malas kerja, you tak, jangan cakap begitu, tak boleh. Memang dalam Quran Allah Ta'ala akui ada orang la yastati'una darban fil ard. Mereka tak akan berupaya untuk menukar nasib mereka. Nak suruh niaga, tuan-tuan, tak semua orang Allah Ta'ala beri kemahiran untuk berniaga. Berniaga ni dia ada seni dia. Jangan cuba-cubalah. Tengok rasa macam boleh buat, dapat ke kita belum tentu. Macam tuan-tuan menengok Cristiano Ronaldo ke ngelecek bola misalnya. Tengok masa ni ngelecek, rasa aku boleh buat lah sekali. Dia punya cara gelecek, dia dribble bola tu kan. Tuan-tuan cuba buat. Rasa banyak bergerak perut pada kaki. Agak perut je goyang banyak. Gaya badan tu gaya dah Ronaldo. Bola tu tak bergerak. Rupanya tak lekat kaki pun bola. Agak ke gaya lebih. Maknanya ada benda yang kita bukan boleh main-main. Apatah lagi meniaga. Terang bulan gali ubi. Ubi digali lagi muda. Kalau tuan tak tahan rugi, jangan mencuba dari mula. Apa bunga tidak bertangkai, itu bernama bunga rampai. Kalau tak pandai ilmu berkedai, habis modal untung tak sampai. Batang kepaya dibuat tongkat, salah pegang jatuh terlipat. Kalau meniaga tak tengok tempat, modal habis untung tak dapat. Pusing gasing tangan kidal, tali pendek putus jengkal. Kalau untung campur modal, tu tanda meniaga takkan kekal. Meniaga bukan senang. Jadi kita tak sewenang-wenangnya boleh demo nego lah. Tak boleh. Ada orang memang hidupnya susah macam tu, kita kena bantu. Ada pula satu golongan lagi yang Allah Ta'ala sebut. Ini kita orang Masjid Surau kena cakna dengan golongan ini. Golongan kedua, tadi first, fakir miskin. Anak Korea kita mesti ada kategori ini. Kategori yang kedua, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Satu lagi golongan yang mu kena tolong adalah orang yang disangka kaya kerana mereka tidak pernah meminta-minta. Dia beza. Dalam kerjiranan kita, ada orang dia tak pernah minta, tapi dia susah. Saya istilahkan mereka ni golongan M40. Orang selalu ingat orang susah B40. Dah, M40 pun susah juga tuan-tuan, tapi dia tak cerita ke orang. Dia malu sebab dia pendapatan isi rumah kan semua orang tahu. Ada T20, ada M40, ada B40. Kalau T20 ni biasanya kumpulan yang berpendapatan, saya tak tahu yang update terbaru, tapi kalau dulu 8,319 ke atas. Kalau M40 kumpulan yang berpendapatan 3,860 sampai 8,319. Kalau B40 pendapatan bawah 3,860. Dia pendapatan isi rumah, bukan gaji individu. Maknanya kalau kita dengan isteri masing-masing gaji 2,000, total 4,000 sebulan. Jadi kita dalam kategori pertengahan, M40. Dia panggil middle class, M40. Golongan M40 ni rata-rata orang muda. Rata-ratanya juga peniaga. Mereka ni dulu sebelum pandemik, ekonomi bagus. Memang masuk beli rumah besar, kereta besar, hobi pun mahal, basikal pun mahal. Jangan main-main. Hobi main helikopter control. Zaman duit tengah meriah masa itu. Bila ekonomi buruk sewaktu pandemik, projek tak jalan, bayaran sangkut, bisnes lingkup, pukulan kepada golongan M40 ini tidak kurang hebatnya. Sebab mereka ni ada komitmen bulanan. Komitmen bulanan mereka sangat tinggi berbanding golongan B40.
Tapi mereka tak pernah terfikir nak gantung bendera putih depan rumah. B40 dia boleh gantung, M40 malulah dia. Sebab dia ada komitmen, dia ada gaji pekerja kena bayar, sewa perlu bayar, bil air, bil api tetap kena bayar, caruman insurans tetap kena bayar tiap bulan. Semua komitmen bulanan berjalan walaupun pendapatan mereka turun ke sifar ketika negara tengah lockdown masa itu, masih kena bayar. Jadi berapa lama geng ni nak bertahan dengan 2-3 bulan tanpa satu sen income? Jadi golongan ini juga memang susah. Nampak je mereka pandu kereta mewah, duduk di kondominium di Sri Hartamas, tapi orang tak nampak kereta dan rumah tu dah berbulan tak bayar, dah lama tak bayar. Orang tak nampak gaji dia walaupun dia eksekutif kena potong 60%. Orang tak nampak dia kena diarahkan ambil cuti tanpa gaji dah hampir setahun. Orang tak nampak bos dan pengawal masyarakat potong gaji 70%, nak pastikan pekerja-pekerja bawah dapat. Orang tak tahu masalah ini. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, golongan ini sering disangka kaya padahal mereka susah. Jadi kita kena santuni juga. Ada orang kata, ustaz dia dah ada rumah besar, kereta besar, jual je lah. Tuan-tuan, orang tengah sesak nak moratorium, nak keluar EPS, nak minta BSH, tak ada masa nak beli kereta. Masa itulah, sekarang ni jangan main tiket konsert 500 orang beli sekarang lah. Jangan main-main, orang kaya betul. Saya baru tengok video dia beli konsert, tiket konsert, siapa entah bilih mana datang, saya pun tak apa kenal juga. Kata 500 lebih sekeping tiket. Beli 3-4 keping jugalah. Sekali salah tengok tarikh tak dapat pergi, senyum je. Sekarang dah senang sikit ya. Jangan lebih kan, esok datang pandemik lain pula nak nyedor kita. Tapi golongan ini kita kena bantu. Itu alhamdulillah kita ucap tahniah banyak pihak lah, masjid surau, NGO, pejabat adun, parlimen apa semua wujud inisiatif untuk nak bantu. Kita buat food bank, ada bakul makanan, kita ada macam-macam. Cuma sekarang nak buat food bank ataupun kita nak buat dapur gerobok rezeki ni dah makin banyak masjid surau dah tak buat lagi. Dulu buat, sekarang kita tak buat. Sebab apa tak buat? Sakit hati kadang-kadang. Kenapa sakit hati? Itu orang sedekah tepung, susu, diapers, minyak masak. Kita nak marah, yang ambil orang sama. Orang sama. Dah lah ambil benda yang sama, orang yang sama, hari-hari ambil pula naik kereta Hilux, siap ulur lagi, ribah lagi ambil. Tak boleh gitu, ini untuk orang susah. Tapi nak marah pun bukan harta bapak kita, nak marah ambil lah kau. Cuma kalau rasa hari-hari muka yang sama, kita rasa tak sampai benda itu ya. Lepas itu kepada golongan yang dapat bantuan ni, jangan pula tamak lebih-lebih ketika orang beri bantuan, jangan. Ada satu pesanan daripada Sahal bin Hanzaliyah, Nabi pernah sebut, man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa innama yastaksir min jamri jahannam. Siapa-siapa yang meminta-minta padahal di rumahnya dah ada cukup dah untuk diri dia dan keluarga dia, maka dia telah memperbanyakkan bara di neraka jahanam. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa ma yughnihi, apakah ukuran nak mengatakan di rumah kita dah mencukupi yang sampai kita tak boleh minta tambahan? Nabi kata, ma yughaddihi au yu'ashihi, kalau bekalan di rumah kamu cukup untuk dinner ataupun lunch, itu dah kira mencukupi. Lebih daripada itu, kamu telah dikira memperbanyakkan bara di api neraka. Kadang kita surau masjid, ada orang sedekah. Macam korban baru ni kan, kita portion untuk orang susah, kita hantar. Rupanya dia dah berapa ramai dah orang menghantar daging, dah gaut-gaut ke diri, dah makan daging. Tak ada lalu nak melepih, nak mengatakan, tak apalah saya ni dah kat 6 kilo dah saya dapat ni, tak apalah encik hantar lah. Tak ada. Terima kasih banyak. Rimau melangih tak ada. Request pula lagi. La ilaha illallah. Banyak lemak tak ada rimau melangih ke? Janganlah banyak songeh, tak boleh. Kadang tu hantar diapers, lampin pakai buang untuk baby, kita pun hantar. Minta maaf, ni brand apa? Ni brand ni lah, benda-benda lah brand kita orang sedekah. Mami Poko ada tak? Kita kalau yang lain tu anak saya kat atas pening kepala betul, dia buat request kat kita, gerak agak. Hantar beras. Kita ni tukang menyampai je, orang hantar ke masjid, kita hantar ke orang. Beras cak apa ya?
Tahu cak benda mutai kemanggih ke apa. Cak naga ada. Dia boleh request cak naga. La ilaha Allah. Ini kena kita hati-hati. Yang penting kalau hidup hendak selamat, Al-Quran dijunjung dirikan solat. Kalau hidup hendak berkat, rezeki yang dapat bawa-bawalah berzakat. Ini yang maknanya ciri bangsa yang merdeka, saling bantu-membantu sesama mereka. Gunung Tahan sama didaki, Sungai Pahang sama direnang. Kalau kita bersatu hati, semua yang susah akan menjadi senang. Baik tu orang tua-tua dulu, dia ajar kita bekerjasamalah. Yang buta mengembuh lesung, yang pekak membakar meriam, yang bisu menyimpan rahsia, yang tempam menjaga tongkat, yang kurus menjaga lauk, yang gemuk mengimbang perahu, yang cerdik diajak beruling, yang rendah menyusuk kalung, yang tinggi menjulang rabung. Maka kita hidup bantu-bantu. Itu yang kedua. Saya akan ringkaskan saja. Yang ketiga Allah Ta'ala sebut wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar, iaitu mereka itu tidak henti-henti melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Dalam bahasa mudah, mencegah benda-benda yang tak baik yang berlaku di sekeliling kita. Dalam kejiranan kita ada orang isap dadah misalnya, kita kena prihatin. Jangan serahkan kepada AADK semata-mata, tak terbuat dek dia. Budaya menjaga tepi kain orang itu perlu dihidupkan. Dulu orang tak boleh, dia kata jangan sibuk orang, mind your own business lah, so jaga tepi kain orang. No, Islam suruh jaga tepi kain orang. Yang Islam tak bagi, masuk dalam kain orang, itu tak boleh. Engkau sekarang kan masuk, engkau pergi stok dia buat apa? Itu masuk dalam kain dia. Engkau pergi kaji, cari, cyber trooper kan, cari. Itu masuk dalam kain, memanglah jumpa pelik-pelik bendanya. Tapi jangan, disuruh jaga tepi kain, kena jaga. Nampak anak dia dating ke apa, beritahu kaya, nampak anak tadi. Bukanlah campur hai awak, tak lah. Orang hantar gambar, nasihat je. Kena ada budaya itu. Dan yang terakhir, yang keempat, walillahi aqibatul umur. Hendaklah mereka itu, kata Allah, mengembalikan semua urusan mereka kepada aku ketika mereka telah merancang untuk melakukan sesuatu. Hadirin hadirat sekalian, marilah kita duduk bersama berlapang dada, duduk berkawan bertenggang rasa. Orang pendendam hatinya hitam, orang cemburu hati berbulu, orang pendendam imannya padam, orang pendengki hati pun hatinya itu berdaki. Maka untuk kita nak jadi bangsa merdeka, kalau tuan-tuan perasan perhalusis itu yang saya sebutkan tadi, read between the lines. Kenapa Allah Ta'ala letakkan indikator bangsa merdeka semaya, zakat, semaya, zakat, kemudian mereka balikkan semua urusan pada aku, dan mereka itu amal ma'ruf nahi munkar, iaitu kita memperkuatkan sesama kita. Tak ada guna kalau kita berpecah belah. Sekarang ini yang kita takut, musuh tidak kelihatan, tapi pertama musuhnya itu gunting dalam lipatan, yang kedua api dalam sekam, yang ketiga musuh dalam selimut, yang keempat telunjuk lurus kelingking berkait, yang kelima musang berbulu ayam. Maka menghadapi 5 musuh yang tak kelihatan ini, ayo kita kuatkan perpaduan sesama kita. Jaga sembahyang berjemaah, zakat, kepedulian sosial mesti dijaga, tegur menegur kalau ada sebarang kesalahan, dan kita kembalikan. We do the best, let God do the rest. Buat yang terbaik, selebihnya kita serah pada Allah. Inilah kemerdekaan yang sejati pada ukuran Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tak apa lama nak pilihan raya, ada dah bunga-bunga pilihan raya tu ada dah. Nak bersiasah silakan. Tapi ingat pesan orang tua-tua, pertama pantang bersiasah tidak senonoh. Cabar mencabar mencari musuh, ke dalam bertikai keluar bergaduh, rakyat sengsara negeri pun runtuh. Kedua, pantang siasah melurutkan nafsu, berebut kuasa palu memalu, tamakkan harta tak ingat malu, negeri rosak akan banyaklah seteru. Ketiga, pantang siasah mabukkan pangkat, berebut kedudukan jilat menjilat, berebut kuasa hambat menghambat, negeri rosak nama pun cacat, hidup dan mati akan dilaknat. Keempat, pantang siasah memecah belah, mengadu domba umat manusia, baik sekaum sama bangsa maupun antara keluarga dan marga. Moga-moga apa yang kita bincangkan malam ini memberi manfaat kepada kita bersama.
Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.